Assalamualaikum, hai Jamalim di sini. Okey, kali ini saya kongsikanlah tentang kereta ni selepas dia keluar dari bengkel. Mula-mula kita tengoklah, okey. Biasanya FD ni dia sengitkan lebih sengit ke bahagian sebelah kanan kan. Jadi selepas kita kurangkan berat enjin kan, saya tukar oil pump kan. Beginilah keadaan dia, agak center jugalah, agak rata kan. Cuma tayar ni lah sekarang kan masalah dia. Sebelum ni tayar ni agak jauh dari fender, tapi sekarang sudah dekat kan. Yalah, dulu masa enjin berat, bahagian ni dia tinggi sedikit kan, sebab kereta dia sengit macam tu kan. Dia sengit ke sebelah pemandu sana. Jadi bila enjin sudah jadi ringan dia macam tu, dia agak stabil sedikit. Tapi masalah dia ini pula terlampau menjadi rapat kan. Tayar pula menjadi rapat ke fender. Saya sudah menggunakan spring yang sport spring lah kan, yang rendah sedikit. Dan ini di sebelah bahagian penumpang. Dan ini di sebelah pemandu. Macam sama pula lah. Okey. Sama tinggi lah. Okey, ini pula bahagian enjin saya cerita sikit. Okey. Mula-mula saya cerita pasal radiator. Radiator sebelum ni dia masuk ke kabin untuk sebagai elemen pemanas. Okay, jika anda perhatikan hose berwarna merah tu, okay, itu adalah elemen pemanas di dalam kabin kan. Kalau kita buka angin dari luar, okay, angin akan menyentuh elemen itu dan angin di dalam kabin akan menjadi panas kan. Jadi sekarang saya sudah dia buat macam tu, okay, saya sudah blank lah kan, sudah bypass. Dan di engine pula, okay, anda nampak hose tu, okay, hose yang agak berkilat tu, okay, yang tu bypass, okay, bypass dari thermostat kan. Ada pipe warna hitam di bawah ni, okay, pipe yang tu. Dan saya bypasskan dia untuk sambung ke mari, untuk sambung ke atas ni semula. Okay, dari bawah ni, dari bawah, kemudian dia patah balik sini. Dia tidak masuk lagi heat element ke dalam di kabin kan. Okey, kenapa saya buat macam tu? Okey. Apabila saya ambil angin dari luar, okey, saya tidak kabin dia tidak akan panas lagi kan. Udara sejuk dari luar tu yang kita sedut dan masuk ke dalam kabin dia masih sejuk lagi. So, keadaan ini saya boleh matikan aircon semasa saya memandu, tapi dalam masa yang sama saya masih dapat udara sejuk di dalam kabin tanpa perlu saya hidupkan aircon. Jadi bila kompresor aircon hidup, okey, kuasa enjin akan berkurang dan kita kehilangan mungkin 1, 2 atau 5 horsepower macam tu kan. Baik, sekarang tentang throttle body pula kan. Okey, throttle body jika ada di dalam tu ada 1 dan 2 blank. Saya sudah blank air daripada radiator supaya tidak masuk ke throttle body kan. Okey, 1 di sana saya sudah blank. Dan 1 lagi di sini, saya sudah blank. Okey, sistem ni dipasang oleh kilang dan dia tidak pilihlah negara mana yang akan menggunakan enjin dan kereta ni. Setup dia tetap sama, kan? Sebab di negara sejuk mungkin benda ni berguna kan, tetapi di negara kita ni ataupun di iklim tropika ni mungkin tidak sesuai lah, tidak berguna juga kan. So saya bypass lah. Okey, kalau di negara sejuk ada satu fenomena orang panggil icing kan. Throttle body akan icing, okay, jika air radiator tidak dilalukan ke throttle body kan. Sebab masa suhu sejuk ataupun bersalji, udara sangat sejuk dan di sini akan terbentuk ice. Okay. Tetapi malangnya, okay, sistem itu ataupun setup begitu, dia akan mengurangkan horsepower sebab udara akan menjadi panas kan. So kebanyakan mereka yang di luar negara pun yang tinggal di negara beriklim sejuk pun dorang akan buat langkah yang sama seperti mana yang anda tonton sekarang, seperti mana yang saya terangkan. Okey, seterusnya tentang hose ni pula, hose hitam ni kan. Okey. Sebelum ni dari sini dia akan masuk ke mari. Saya sudah blank juga. Dan dari sini, okey, dari sini dia akan masuk ke resonator. Jadi apa yang saya buat, saya sambung terus kan. Okey, fitting ni namanya injector assist fitting kan. Okey, saya di dalam sini ada lubang kecil kan, ada
lubang udara kecil. Okey, semasa udara disedut di sini, okey, Anda boleh lihat di sini udara disedut masuk. Okey, dalam masa yang sama, udara dari luar sini akan masuk melalui rongga-rongga yang ada di soket injector ni. Okey, jadi udara itu sebenarnya untuk menyejukkan hujung nozzle injector. Okey. Dan di sekitar sini ada ruang kosong dan udara tu akan memenuhi ruang. Tapi kena buka manifold lah. Kemudian kita akan nampak ada lekukan kecil kan di sekitar dari hujung sini sehingga hujung sini. Okey. Dan kemudian udara tu akan masuk kemari. Udara tu akan dipanaskan dan kemudian akan masuk kemari. Saya pun tidak guna juga sebab tujuan dia sama juga. Di sini dia akan panaskan udara supaya di sini tidak akan berlaku icing. Jadi ada dua elemen yang boleh memanaskan throttle body. Satu air daripada radiator dan satu lagi udara panas yang menyentuh heat element di dalam fitting ni kan. So udara panas tu kita tidak berapa perlukan kan. Jadi jika anda bertanya adakah ini akan membantu penjimatan minyak dan peningkatan kuasa, okay, sebenarnya memang adalah kan. Pertama penjimatan minyak kan. Bila kita tidak menggunakan aircon, kita jimat minyak lah kan. Sebab masa kita menggunakan aircon ni kita akan mengambil kuasa dari enjin dan enjin akan kekurangan horsepower. Untuk meningkatkan kuasa horsepower semasa kita memandu, kita perlu tekan sedikit minyak kan. So kita dapat penjimatan minyak di situ. Kedua, udara panas tu kan. Udara panas tu kita delete. Dan seperti anda mungkin tahu kan kenapa orang yang menggunakan turbo mereka akan memasang intercooler kan. Tujuannya adalah untuk menyejukkan udara kan. Sebab mereka seboleh-bolehnya tidak mahukan udara yang panas. Sebab udara panas ni kandungan oksigen dia kurang, dan bila kandungan oksigen kurang dia tidak sangat membantu untuk pembakaran kan. Saya harap saya dapat kongsikan informasi yang betul dan bermanfaat, berguna kepada anda. Okey. Jika anda rasa video ini sangat membantu anda, sangat bermanfaat kepada anda, jangan lupa subscribe channel Jamal MA, like video ini dan share kepada rakan-rakan. Okey, semua kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.